dia tak nak hukum qisas, dia tak nak hukum apa-apa saja, orang itu jangan kita berkasih sayang dengan dia. Jangan berpeluk-peluk dengan dia. Ya. Walau adik-adik. Ya. Zaman Nabi ada tak ayah perang dengan anak? Ada tak? Ada. Di antaranya Abu Ubaidah berperang dengan ayah sendiri. Dia berperang dengan ayah sendiri. Ayah itu kafir. Dia beriman dengan Nabi Muhammad. Berperang itu. Ya. Dia lari-lari dari ayahnya. Ayahnya bertekad nak bunuh dia. Tapi akhirnya ayah itu dibunuh oleh orang lain. Bukan dia yang bunuh ayah dia. Walaupun dia adik, walaupun anak dengan ayah, kalau dia menentang Allah, zaman itulah zaman orang berperang dengan apa ni, jangan kita berbaik-baik dengan dia. Jangan kita berkasih sayang dengan dia. Sekalipun orang itu bapa mereka, nampak ni, ini mana? Sekalipun orang itu bapa mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, ataupun keluarga mereka. Tak kiralah siapa mereka. Kalau menentang Allah dan menentang Rasul, itu bukannya saudara kita, bukannya adik-beradik kita, bukannya keluarga kita. Putus hubungan kekeluargaan dengan orang-orang yang menentang hukum Allah Taala. Ya. Kita tengok, kita bukan nak masuk UMNO, kita nak mengubah UMNO tu supaya menerima Islam. Dia menentang Allah tak? Bukan UMNO PAS tentang kita. Menentang Allah ke tak? Dia kata semayang tu tak wajib ke? Kalau dia kata semayang tak wajib, itu kena tentang. Tak kira lah dia UMNO ke, dia PAS ke, dia Gerakan ke, dia PAN ke, tahu PAN? Tak kira. Kalau dia menentang hukum Allah, itu bukan adik-beradik kita. Tak usah berkasih sayang dengan mereka. Dia tak istihad, dia menentang hukum. Kita aja nuduh dia tu menentang hukum Allah. Tapi dia tak ada istihad mengatakan dia tu menentang hukum Allah. Belum tahu lagi. Bila kita kemukakan nanti, baru kita tahu siapa yang menentang, siapa yang tidak menentang. Ini belum lagi. Kita pun belum mengemukakan lagi hudud tu. Belum mengemukakan lagi apa-apa hukum dari Allah Ta'ala. Jadi tak boleh kita katakan mereka tu menentang dulu. Belum lagi. Kata tak menentang tak boleh juga. Karena kalau mereka tak menentang, sudah terlaksana ada hukum hudud dalam negara kita ni kan. Tapi belum lagi. Kita tak tahu lagi. Baik, ayat ini pula menjelaskan bahawa tidak ada mukmin yang walak. Apa tu walak? Taat, patuh. Walak kepada orang-orang kafir. Tak boleh kita walak kepada orang kafir. Lebih-lebih sudah terang dia menentang hudud. Itu tak boleh kita jadikan mereka itu sebagai pemimpin. Tak boleh walak kepada mereka. Sesiapa yang walak kepada orang-orang kafir bermakna ia bukan seorang mukmin. Bukan dia beriman. Walaupun dia semayang, walaupun dia zakat, walaupun dia haji, tapi dia bukan orang beriman. Dan apabila Allah telah nafikan iman daripada seseorang yang walak kepada bapanya, anaknya atau kaum keluarganya yang kafir, maka bagaimana kalau seseorang itu walak kepada seorang yang kafir? Allah sudah tegaskan sini kan? Walaupun dia ibu bapa dia, walaupun dia bapaknya, walaupun dia anaknya ataupun saudaranya, jangan walak kepada mereka kalau mereka itu walak kepada kekafiran, walak kepada orang kafir. Allah ada larang. Walaupun dia tu bapa, walaupun dia anak, walaupun dia keluarga, dia kira bukan apa? Bukan beriman lagi dah. Yang tidak ada hubungan kekeluargaan dengannya. Kalau dah dia bersekutu dengan orang kafir, dia tak ada perhubungan dengan lagi dah. Habis, putus hubungan. Baik. Itu yang pertama tadi kan. Yang kelima, ayat yang pertama. Bahawa kalau dia tu kafir, kalau dia tu bersekongkol dengan orang kafir, kita tak boleh walak kepada dia. Tak boleh beriman kepada dia. Tak boleh berbaik-baik dengan dia. Kalau dia bersekongkol dengan orang-orang kafir. Tengok lagi ni ya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walaupun mereka itu aba'ahum. Mereka itu anak bapak-bapak kamu. Walaupun mereka itu bapak-bapak kamu ataupun anak-anak mereka, aba'ahum, bapak-bapak mereka, atau abna'ahum, atau anak-anak mereka. Tak boleh baik-baik dengan mereka.
Atau au ikhwanahum, ataupun saudara-saudara mereka, tak boleh baik. Au asyiratahum, ataupun keluarga mereka, tak boleh baik-baik kalau mereka sudah bersekongkol dengan orang kafir, tak boleh lagi dah. Yang keenam, dalil yang keenam pula, firman Allah Taala lagi, innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda syaitanu sawwala lahum wa amla lahum zalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum fakaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum dzalika bi annahum ittaba'u ma asqata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Surah apa? Surah Muhammad. Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, yakni kembali murtad, kembali menjadi kafir, itu kembali ke belakang. Dulu dia kafir, lepas itu beriman, lepas itu kafir balik. Sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, jelas ada petunjuk tu, ayatnya jelas, sabda Nabi pun jelas, tapi mereka tetap memilih untuk kafir. Syaitan yang telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa. Syaitan tu memang dia membisik-bisik ke telinga kita supaya senang hati kita membuat dosa. Tak ada rasa takut. Tak ada rasa takut kan neraka. Tak ngapa kata syaitan, tak ngapa. Ya. Tak ngapa, buat ajalah, asalkan dapat udahlah. Itu syaitan. Dan memanjangkan angan-angan mereka. Orang angan-angan tu mana? Dia merasakan Allah itu tetap akan mengampun dia. Dia merasakan Allah itu amat pemurah. Lalu dia buat dosa pun Allah pemurah, tak ngapa. Itu orang yang tertipu tu, angan-angan aja tu. Ya. Itu angan-angan. Yang demikian itu kerana sesungguhnya orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, yakni orang-orang yang Yahudi tadi, yang mereka benci apa yang Allah turun kepada mereka, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahsia mereka. Orang Yahudi ini memang tak pernah setuju dengan Allah Ta'ala, tak pernah mengikut perintah Allah Ta'ala. Sedangkan mereka ni adalah orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Allah Ta'ala. Mereka sesat di padang pasir Tih namanya. Allah datangkan awan untuk melindungi mereka, tak ada kena panah. Kemudian Allah turunkan pula apa? Manna wassalwa, makan dari syurga, minuman dari syurga. Tapi orang Yahudi ni tetap juga tak puas hati, tetap juga derhaka kepada Allah. Kemudian diberi mereka laluan untuk pergi masuk ke Baitul Maqdis. Kamu masuk ke Baitul Maqdis, kata Allah, hendaklah kamu menundukkan badan kamu dan masuk dengan cara tunduk dan sebut hittah. Berarti hittah apa? Ampunkanlah kami. Tapi mereka ubah hittah tu jadi apa? Hintah, tambahnya nun. Hintah. Berarti hintah tu apa? Bak gandum. Itu jadinya. Itu orang Yahudi tu. Punya apa? Punya degilnya, punya biutnya. Tahu ke biut? Punya degilnya. Sudah ada bagi manna wassalwa tu makanan syurga. Makanan syurga ni lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap. Tak puas hati juga. Tak ada ke sawi, kata ni nak sawi pula. Tak ada ke mentimun yang bengkok-bengkok tu. Tak ada ke kobeh yang penuh dengan ulat-ulat dalam tu, kata nanya kepada Nabi Musa. Kami dah jemu makan sejenis aja ni, kata. Makan manna wassalwa. Kami dah jemu dah, katanya. Padahal makanan syurga tu lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap. Tapi mereka tak puas hati juga, komplain juga. Kata Nabi Musa, kalau kamu nak sawi, pergi balik ke Mesir. Jadi Mesir, kalau mereka balik ke Mesir, jadi apa?
Jadi hamba baliklah ditindas oleh orang-orang Qibti di Mesir tu. Kerana Mesir tu diperintah oleh orang Fir'aun. Fir'aun tu bangsa apa? Bangsa Qibti. Dapatlah kamu makan sawi, dapat makan timun dan sebagainya kalau kamu balik ke Mesir. Tapi jadi hamba lah. Jadi apa? Dia ditindas oleh orang-orang Fir'aun tu, tentera-tentera Fir'aun tu. Mereka ni nak dibebaskan oleh Nabi Musa daripada cengkaman orang-orang Fir'aun ni. Sebab itu dibawa mereka keluar daripada Mesir sampai ke Baitul Maqdis. Dah dapat pergi ke Baitul Maqdis, Allah suruh dia masuk ke dalam Baitul Maqdis tu dengan sujud kepada Allah, dengan tunduk lah, maknanya bukan sujud macam kita sembahyang tu. Dengan tunduk kepada Allah. Sebut pada itu hittah, hittah, hittah. Tapi tak ada, ditukarnya kepada hintah, hintah, hintah. Bak gandum, bak gandum, bak gandum. Begitu dia degilnya orang Yahudi tu. Memang sentiasa orang Yahudi itu tak pernah patuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kenari. Sampai kenari. Sebab orang Yahudi itu dan orang Nasrani itu tak pernah apa? Tak pernah redha dengan orang Islam. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, kata di Allah Taala dalam Quran ya. Tidak sekali-kali akan redha orang Yahudi dan orang Nasrani itu sehingga kamu mengikut cara hidup mereka, baru dia redha. Kita kalau tidak ekonomi bioekonomi kapitalis, baru Yahudi itu redha. Ya, cara pemerintahan biar pemerintahan sekularisme, baru Yahudi itu redha. Kalau tidak tak ada redha. Tengok hari ini berapa banyak perjanjian perdamaian yang telah yang telah dimaterikan, Camp David lah macam-macam. Tapi orang Yahudi itulah yang mula-mula melanggar perjanjian perdamaian di antara orang Yahudi dengan orang Palestin. Kerana apa? Mereka itu memang jenis makhluk yang sangat degil. Sedangkan mereka cukup banyak keistimewaan yang Allah bagi. Orang Yahudi itu melawan Fir'aun sampai tenggelam Fir'aun. Itu orang Bani Israel tu. Cukup banyak keistimewaan yang Allah bagi. Tapi masih lagi demo tu degil sampai hari kiamat besok. Sehingga dah turunnya Nabi Isa dan munculnya Imamul Mahdi untuk berperang dengan orang kaum Yahudi berperang itu. Sehingga mereka membunuh Yahudi itu, lari lentang pukang Yahudi itu ke sana kemari sampai nyorok balik batu. Apa sebut di batu? Apa khabar di batu? Ini ada Yahudi nyorok belakang aku ni, mari pukul, bunuh dia. Itu kata batu tu bercakap, ngabur kepada tentera-tentera Islam. Tapi bukanlah zaman kita ni, zaman mungkinlah cucu kita esok, cicit kita esok kita ya. Bila berlaku kebangkitan Islam yang sebenar-benarnya. Kejap ni baru sedar, belum bangkit lagi baru sedar. Baru sedar bahawa kita ditindas oleh pihak musuh. Belum lagi bangkit. Masa bangkit tu akan datang bila muncul je Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Baru betul-betul kita bangkit esok. Itu orang Yahudi ya. Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan. Yang lain ada setengah kami akan patuh, setengah kami tak nak. Sedangkan Allah mengetahui rahsia mereka. Allah tahu tak rahsia Yahudi? Tahu. Sekarang ni Yahudi ni apa rahsia dia? Nak meluaskan sempadan negaranya. Dia yang sebenarnya kalau ikut peta Yahudi tu, bukannya Israel tu aja Israel tu yang telah diapakan oleh Amerika, British dan Perancis, yang telah ditetapkan oleh mereka dalam perjanjian tahun 1948. Negara Israel tu tak sampai besar kintar tu, kecil aja. Tapi kalau peta orang Israel tu sebenarnya dia meliputi Syria, meliputi Jordan, meliputi Mesir dan sebagainya. Luas kawasannya yang cita-cita mereka. Sebab Israel tu tak pernah puas hati. Tak pernah puas hati dengan keadaan yang berlaku sekarang. Begitu hebat. Begitu istimewa mereka tu. Kerana mereka sentiasa nak berkuasa di Timur Tengah. Biar habis semua orang-orang Palestin tu. Baru dia puas hati. Selagi ada orang Palestin tu, selagi itulah mereka tak puas hati. Sampai bila? Sampailah mereka dihapuskan oleh Nabi Isa nanti. Allah tahu, sedangkan Allah mengetahui rahsia mereka. Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung-punggung mereka. Masa itu baru dia sedar. Baru jerit pekik.
Dia tak percaya akan malaikat maut ni, dia tak percaya akan hari akhirat. Bukan percaya benar pun. Ya. Bagaimana agaknya bila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung-punggung mereka? Yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya mereka telah mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah. Apa yang Allah murka itu yang dia buat. Mereka mengamalkan riba. Sedangkan di kalangan mereka tak amalkan riba tau. Riba tu bukan di kalangan mereka. Mereka tak ada laksanakan riba di kalangan-kalangan Yahudi. Mereka menggunakan riba tu di kalangan bangsa lain daripada bangsa Yahudi. Ya, supaya kita ni terlibat dengan riba. Termasuk umat Islam dah. Adalah terlibat dengan riba. Itu semua peraturan dari Yahudi lah tu. Ya. Yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya mereka telah mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah. Apa yang Tuhan murka itu yang mereka buat. Dan kerana mereka membenci apa yang menimbulkan keredaannya. Apa yang kita buat untuk mencari keredaan Allah, yang itu mereka benci. Tak suka mereka. Ya, sebab itu Allah menghapuskan pahala amalan mereka. Sebab itu perbuatan mereka tak diterima oleh Allah Ta'ala. Pahala habis semua. Buatlah kebaikan pun, bagilah sedekah kepada seluruh dunia pun, tak diterima oleh Allah Ta'ala. Kerana mereka asasnya tak betul, akidahnya tak betul. Kerana dia tu mendatang kemurkaan Allah Ta'ala. Itu yang kita baca 17 kali sehari tu. Apa yang kita baca? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Dan janganlah cara yang ataupun keadaan yang kamu murkai. Siapa yang Allah murka? Yang Allah murka siapa? Kepada kaum Yahudi. Waladdallin tu yang sesat. Siapa yang sesat? Iaitu Nasrani. Dua-dua ni. Kita minta janganlah kita ni jadi orang Yahudi atau jadi orang Nasrani. Baik, di sini Allah tegaskan lagi antara sebab yang menjadikan mereka murtad dan kafir, ialah mereka berkata kepada orang kafir, kami akan taat kepada kamu pada setengah-setengah urusan. Ya, ikut cara orang-orang Yahudi itu berfikir. Terima apa saja saranan orang Yahudi itu. Kapiol itu. Kami akan ikut. Riba, kita akan gunakan riba. Kerana Yahudi restu dengan riba. Itu kapiol lah jadi itu. Ya. Kami akan taat kepada kamu pada setengah-setengah urusan. Maka apa yang mereka ketahui mengenai kebenaran dan al-haq tidak bermanfaat berbanding dengan apa yang mereka kata dan berjanji dengan orang-orang kafir. Yang bencikan Islam. Orang kafir tak pernah dia gemurkan orang Islam. Ya tak? Ya, kedah. Di mana orang kafir yang berbaik-baik dengan orang Islam? Cakap apa kan? Di mana? Hari ini. Dalam dunia, satu dunia ni cari. Orang Cina berbaik dengan orang Islam kan? Di negeri Cina tu berbaik dengan orang Islam kan? Tak ada. Di negeri Cina tu mereka sedang menindas puak-puak Islam dari keturunan Turki tu. Ya, Ughur namanya. Puak itu ditindas oleh komunis Cina. Lagi di Burma. Di Burma apa berlaku? Mereka sedang menindas orang-orang Rohingya. Di Siam mereka juga sedang menindas orang Islam di selatan Thai. Di India orang Hindu tu apa buatnya? Menindas orang-orang Islam, membunuh orang-orang Islam. Tiap-tiap tahun berlakulah rusuhan kaum antara orang Hindu dengan orang Islam. Dan kebanyakannya mangsanya ialah orang Islam. Ya, masjid yang tertua di India tu habis. Dihancurkan oleh orang Hindu tu. Dimusnahkan oleh orang Hindu tu. Diroboh mereka depan-depan mata orang Islam. Orang Islam tak boleh buat apa? Pasal apa? Pasal mereka ramai, senjata lengkap, dilindungi oleh askar-askar India pula. Di Kashmir itu ramai orang apa? Ramai orang India. Ya, ramai orang Islam. Tapi yang memerintah siapa? Orang Hindu juga memerintah. Itu Kashmir. Di mana-mana saja orang kafir tu tak pernah berbaik-baik dengan orang Islam. Di Nigeria banyak orang Islam tu. Tapi sekali dibunuh oleh orang Nigeria atau orang kafir atau orang Islam, sekali bunuh tahu 2,000 mati. Orang Islam mati. Sekali dibunuh tu 2,000 mati. Ya. Sedangkan orang Islam ramai juga tu bukan tak ramai, tapi begitulah keadaan mereka. Kerana mereka tenteranya ramai daripada kalangan orang-orang kafir.
Orang Kristian tu banyak menjadi tentera di situ. Jadi mereka membantu usaha untuk membunuh orang-orang Islam di Nigeria. Di mana yang orang kafir tu berbaik-baik dengan orang Islam? Tak ada. Di Rusia, ya, ada satu negeri namanya Chechen, Chechnya. Ada pun nama Chechnya. Itu negeri Islam tu. Ya, diperangi oleh komunis Rusia sampai kini hari. Ya, ditindas oleh komunis Rusia. Di mana yang baik? Di Filipina, orang Kristian menindas orang Islam. Mana lagi? Di mana lagi yang baik? Singapura? Di Singapura, orang Cina tu pula menindas orang Islam, orang-orang Islam di Singapura. Ya? Kecuali kalau mereka mahu mengikut sistem orang sekular mereka itu, baru letak dia kena tindas. Itu di mana-mana pun orang Islam sedang ditindas oleh orang kafir. Ya. Itu yang keenam, ya. Tidak bermanfaat berbanding dengan apa yang mereka kata dan berjanji dengan orang-orang kafir yang bencikan Islam. Orang kafir itu mesti bencikan Islam. Sebab kata Nabi, orang Islam akan berhadapan dengan 5 musuh. Al-mu'minu baina khamsin syada'ida, kata Nabi. Orang beriman akan berhadapan dengan 5 musuh. Ya, yang pertama mukminun yahsudu. Orang beriman yang hasad dengki. Dia beriman dengan aku beriman lah, tapi dia hasad dengki. Yang kedua wa kafirun yuqatiluhu. Orang kafir yang sentiasa nak berperang dengan dia. Dari zaman berzaman orang kafir tu mesti dia menentang orang yang beriman dengan Allah Taala. Ya. Zaman Nabi Nuh ada tak orang menentang apa? Menentang hukum Allah? Ada tak orang menentang Nabi Nuh dan orang-orang yang percaya ke Nabi Nuh? Ada. Zaman Nabi Musa, ada tak orang kafir menentang Nabi Musa dan Nabi Harun? Ada. Zaman Nabi Shu'aib, ada tak? Ada. Zaman Nabi mana yang tak ada? Semua ada. Orang kafir tu mesti menentang orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Semua kerja dia itu menentang saja. Tak ada berbaik-baik. Sampai hari ini. Di Amerika, dia menentang orang Islam tak? Ada pernah dengar nama Donald Trump? Ya, Donald Trump tu apa kata dia? Kita kalau saya berkuasa, saya akan buat undang-undang melarang orang-orang Islam daripada masuk ke negara Amerika. Ya. Bila dengar cakap itu, ramai lagi orang kafir masuk Islam. Mereka dengar cakap Donald Trump tu. Seorang hartawan dan jutawan di Amerika. Kerana mereka tu ada penyakit apa? Apa nama penyakitnya? Islamofobia. Itu satu penyakit. Namanya apa? Islamofobia. Ya, apa artinya? Islamofobia apa artinya? Takut dengan Islam. Sebut aja Islam ngetor. Risau dengan Islam. Dia kata orang Islam tu pembunuh, pengganas dan sebagainya. Ya, ada seorang seorang Jerman baru masuk Islam. Ditanya, adakah pengganas itu terdiri daripada orang Islam? Kata dia. Dia tanya kepada orang Jerman tu. Orang Jerman tu tanya balik, siapa yang memulakan perang dunia yang pertama? Orang Islam ke orang kafir? Orang kafir. Siapa yang memulakan perang dunia yang kedua? Orang Islam ke orang kafir? Orang kafir. Siapa yang membawa hamba-hamba daripada Afrika pergi ke Amerika? Orang Islam ke orang kafir? Orang kafir. Nampak tu? Ya? Siapa yang mengebom Hiroshima dan Nagasaki? Orang Islam ke orang kafir? Jadi siapa yang lebih pengganas? Orang Islam ke orang kafir? Orang kafir yang lebih pengganas daripada orang Islam. Siapa yang menghapuskan Islam di negeri Spanyol? Orang kafir juga. Ya. Itulah. Itu salah anggap yang orang Islam pun sendiri mengaku. Orang Islam pun sendiri mengikut trend orang-orang barat. Bila sebut Islam, ingat pengganas. Bila sebut Islam, sebut teroris dan sebagainya. Ya. Puan-puan percaya ke IS itu teroris? Percaya ke bahawa IS itu teroris? Tahu ke IS? Islamic State. Percaya ke mereka itu pengganas? Sedangkan mereka itu berjuang menentang kekufuran, menentang orang kafir.
Memang ada berlaku pembunuhan dan sebagainya, seolah-olah macam kejam, tapi yang dilakukan terhadap orang Islam mana lebih kejam? Yang dilakukan IS tu ke ataupun yang dilakukan oleh orang kafir terhadap orang Islam? Mana lebih kejam? Orang kafir tu lebih kejam daripada IS. IS tu hanya menuntut bela terhadap kerakusan orang-orang kafir tu terhadap orang Islam. Tapi kerana kita terikut-ikut dengan trend barat, kita pun cap juga. Bila IS, teroris. Ya, bila dia berjuang Islam aja teroris. Macam di Syria tu. Orang yang menentang kezaliman di Syria tu disebut apa? Teroris juga. Ya, sedangkan ramai ya, kumpulan-kumpulan yang menentang keganasan di Syria tu, menentang kezaliman kerajaan Bashir Assad. Bashir Assad tu zalim tu. Rakyat dia sendiri pun dia bomnya. Mana yang ahli sunnah wal jamaah semua dia bomnya. Kanak-kanak kecil, orang perempuan, orang tua dia bomnya. Ya. Tapi bila ada orang pergi ke Syria untuk menentang Bashar Assad, dia katakan teroris. Orang Melayu mana mati tau di Syria. Tahu ke tuan-tuan dan puan? Ada orang Melayu mati di sana. Namanya Ustaz Lutfi Arifin. Ada pernah dengar nama itu tak? Mati di sana. Dia katakannya kematian Ustaz Lutfi Arifin tu mati sia-sia katanya. Kerana perjuangannya itu adalah perjuangan yang sia-sia katanya. Dia bukan perjuangan menegakkan kebenaran kata. Kita ikut je trend orang putih tu. Ikut je trend barat tu. Pasal apa? Pasal kita terpengaruh. Pasal kita tak ada media, mereka yang ada media. Jadi ikut je trendnya. Itulah dia yang berlaku pada hari ini ya. Kemudian yang ketujuh. Dalil ya, dalil ataupun keterangan yang mengatakan orang yang Islam tu boleh jadi kafir kalau dia redha dengan kekufuran. Kalau dia bersekutu dengan orang-orang yang kafir. Kalau dia walak kepada orang kafir. Yang ketujuh, apa kata Allah? Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yakfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairihi innakum idzam misluhum. Dan sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Quran bahawa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah ditengkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir. Orang kafir itu bila dengar ayat-ayat Allah, mereka memperolok-olokkan ayat-ayat Allah. Ingkar mereka dengan ayat-ayat Allah. Sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami tak nak patuh. Kami dengar dan kami nak menentangnya. Kami tak patuh dengan dia. Itu orang kafir. Orang Islam patutnya apa? Sami'na wa ata'na. Dengar dan kami patuh. Tapi orang kafir tak. Kami dengar dan kami ingkar. Maka janganlah kamu duduk bersama mereka. Kalau jenis orang itu jangan duduk bersama mereka. Boleh tak sama parti dengan mereka? Boleh ke tak boleh? Masuk dalam parti mereka boleh? Tak boleh. Mereka terang-terang menentang hukum Allah. Sehingga mereka memasuki perbicaraan yang lain. Kalau mereka cerita tentang Islam, jangan campur. Sehinggalah dia bercerita hal lain, baru boleh campur. Kalau tidak, jangan. Nanti kita akan terpengaruh dengan mereka. Kerana sesungguhnya, kalau kamu berbuat demikian, tentulah serupa dengan mereka. Kalau kamu ikut perbahasan dengan mereka, nanti-nanti kamu akan terpengaruh dengan mereka. Kamu akan ikut pendapat mereka. Jadi kafirlah kamu. Kalau kamu bersama dengan mereka. Apabila mereka mencerita tentang keburukan Islam. Macam sekarang ni, mereka sedang memburukkan negara apa? Memburuk-burukkan negara apa? Negara Brunei. Ya tak? Kerana Brunei itu melaksanakan Islam dalam pemerintahannya. Itulah kerja mereka, memburuk-burukkan Sultan Brunei, memburuk-burukkan kerajaan Brunei. Mereka buat kempen sekarang ni, memboikot Brunei. Jangan pergi ke Brunei, biar dia menderita. Ekonomi Brunei, biar dia merosot. Tapi mereka lupa Allah lebih berkuasa daripada mereka. Allah datangkan, Allah bagi Brunei itu jumpa telaga minyak, 7 telaga minyak jumpa, tahu? Dan telaga minyak tu boleh bertahan selama 600 tahun. Sultan Brunei boleh bertahan kan 600 tahun?
Tak ada. Jadi dia boleh tahan rakyat Brunei tu 600 tahun. Tak payah apa-apa pun. Minyak aja. Hari ini minyak tu laku ke tak? Ada orang tak nak minyak? Dia tu komoditi yang sangat laku hari ni. Kau mau jual mahal pun tak apa. Kerana dia ada minyak. Itu dia Brunei hari ni ya. Kerana pertolongan Allah apabila melaksanakan hukum Islam dalam pemerintahan. Ya. Ini dah takut berbunuh. Nanti kalau kita laksanakan Islam huru hara lah negara kita, ada tak orang cakap apa itu? Ada. Ya. Pasal apa? Dia lupa Allah lebih berkuasa daripada segala-gala yang lain. Jadi kalau apa itu kan jangan apa? Janganlah kamu duduk berserta mereka. Sehinggalah mereka mengubah tajuk perbicaraan. Perbicaraan yang lain. Kerana sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian tentulah serupa dengan mereka. Allah telah menjelaskan kepada orang-orang mukmin bahawa orang-orang kafir apabila mendengar ayat-ayat Allah mereka menafikan dan mengejek-ngejek. Mengejek-ngejekkan ayat itu. Maka orang-orang yang beriman janganlah berkedudukan dengan mereka, jangan serumah dengan mereka, jangan berpeluk-peluk dengan mereka, jangan bermesra-mesra dengan mereka, jangan jadikan mereka itu sebagai sahabat. Ya, berkawan tak apa, sahabat tak boleh. Kecuali jika mereka berpaling kepada percakapan yang lain. Kalau ada tajuk lain tak apa. Tajuk aiskrim ke tak apalah, bolehlah campur. Tajuk apa lagi? Tajuk roti ke tak apa. Tajuk roti canai ke boleh campur. Tapi kalau sebut dalam negara Islam berapa mengejek-ngejek negara Islam, apa? Mengejek-ngejek ayat Quran, jangan bercampur dengan mereka. Jangan bersama-sama dengan mereka. Kalau ada tajuk lain tak apa, bolehlah. Dan orang-orang yang berkedudukan dengan orang-orang kafir yang mengejek-ngejek ayat Allah, maka ia adalah serupa dengan orang-orang kafir itu. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Nabi. Siapa yang menyerupai suatu kaum itu, maka jadilah dia kaum itu. Sebab itu kita kalau nak menyerupai, biar menyerupai kaum yang soleh, kaum yang takwa, kaum yang beriman. Pakaian pun biar kita menampakkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tak boleh kita menyerupai kaum kafir tu. Perempuan boleh tak pakai sari? Boleh ke tak boleh pakai sari? Apa tu pakai apa tu yang tak dai tu apa orang tak? Apa? Kaming? Tak apa saya tak tahu ya. Boleh ke? Tak boleh. Pakai sari tak apa tapi yang tu. Tapi sari pun janganlah nampak perut pula. Kalau menutup aurat tak apa. Itu budaya. Tapi pakai yang itu upacara keagamaan. Orang lelaki boleh pakai macam padri tak? Boleh pakai macam padri? Tak boleh. Jangan menyerupai padri. Kita perempuan tudung. Boleh tak menyerupai nan? Tahu nan? N-U-N. Macam nan. Tudung tu pakai macam nan tu lah. Itu buat pangkah itu boleh? Tak boleh. Kerana dia jadi kalau dia menyerupai apa cakap Melayu nan apa? Padri. Perempuan lah, padri perempuan nan ya. Biarawati apa ya? Bidara. Bukan bidara, biarawati ke bukan? Kalau menyerupai itu, maka jadilah dia itu ya. Jadi dia biar menyerupai orang yang beriman, biar menyerupai orang soleh, biar menyerupai wali-wali Allah. Itu sebab digalakkan kita tu pakai sorban. Pasal apa? Orang pakai sorban tu menyerupai wali-wali Allah. Tengok wali-wali Allah tu semua sorban belaka. Jadilah dia wali Allah. Sebab tak boleh kita menyerupai orang kafir. Kalau dia menyerupai artis, jadi artis lah dia. Kalau menyerupai orang fasik, jadi fasik lah dia. Ini dia ya. Begitu juga Yahudi. Kalau kita menyerupai Yahudi, jadi Yahudi lah tu. Hukum itu adalah ketika mereka berada di dalam satu negeri yang pada zaman permulaan Islam. Pada mula-mula Islam tu. Itu hukum tu datang ya. Jangan kamu menyerupai kaum itu. Maka bagaimana hukumnya bagi mereka yang hidup di dalam suasana Islam, yang bebas di dalam negara Islam, yang ada kemuliaan,
lalu menjemput orang-orang kafir yang mengejek-ngejekkan Allah ke negerinya. Ya, dia negara Islam, dia pemerintah Islam, dijemput orang kafir tu jadi penasihat. Ada tak? Ada tak menjemput orang Yahudi jadi penasihat? Ada ke tak ada? Orang Yahudi jadi penasihat tu orang apa? Apa gelarnya? Kumpulan tu apa? APCO namanya. Jadi penasihat dia. Jadi ya, macam rosaklah imannya, ya. Rosaklah imannya. Kerana Yahudi jadi penasihat. Menjemput pula tu. Udahlah jemput tu, bagi duit pula tu. Berapa duit? 2 kopang. Berapa duit upahnya? Tak tahu berapa puluh juta, ya. Ratus juta ke puluh juta ke? Untuk APCO memberi nasihat kepada mereka. Mereka tu tahulah, tak nak saya sebut siapa-siapa. Fahamlah tu. Maka bagaimana hukumnya bagi mereka yang hidup di dalam suasana Islam? Dia mengaku Islam lah tu. Yang bebas, udah Islam bebas lah tu, bukan dikongkong, bukan jadi apa? Jadi hamba. Dalam negara Islam yang ada kemuliaan, mula-mula mulia. Islam ni memang mulia. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Kemudian lalu menjemput orang-orang kafir yang mengejek-ngejekkan Allah. Orang kafir itu memang tak pernah redha dengan Islam. Ya? Kan tadi ayat yang kita baca dah, ya. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha sekali-kali orang Yahudi dan orang Nasrani itu selagi kamu tidak mengikut cara hidup mereka. Bila kamu ikut cara hidup mereka, baru mereka itu redha. Jemput pula orang habis itu, menjadi penasihat daripada luar negeri, datang ke negeri dia, bagi pula berbagai-bagai ganjaran, bagi pula berbagai-bagai upah dan sebagainya. Melantik mereka menjadi lawan, menjadi kawan. Melantik mereka menjadi kawan setia. Dan penasihat dalam pemerintahan negara. Ada sini rupanya pengarang dah tahu apa yang berlaku di Malaysia. Lantik pula mereka menjadi apa? Penasihat dalam pemerintahan negara. Buat cukai ini, buat cukai ini, keluarkan akta ini, keluarkan akta ini, keluarkan akta ini. Supaya kamu kekal kedudukan kamu. Menadah telinga mendengar ejekan-ejekan mereka. Mereka ngejek-ngejek agama kita, kita tengok-dengar aja, nyongin aja, senyum aja, ya. Dalam ucapan-ucapan mereka mengejek-ngejek orang Islam. Dia kata negara yang mundur dalam dunia ni semua negara Islam aja. Ada tak orang cakap begitu? Siapa cakap begitu? Namanya Chua Soilek. Kenal ke? Kenal ke? Negara yang paling mundur dalam dunia ni ialah negara-negara Islam, katanya. Jadi jangan kita amalkan Islam, nanti kita pun jadi mundur juga. Sekarang ni kita tak amalkan Islam, maju kan? Maju kan? Itulah. Jenis-jenis apa itu? Tapi itulah yang kita sanjung, itulah yang kita berkawan dengan dia. Memberi pengakuan kepada mereka di samping menghalau ulama Islam dan menjauhi daripada mereka. Hari ini tak adalah mereka menghalau ulama Islam, tapi ada tak menyisihkan mereka daripada pentadbiran, ada tak? Menyisihkan ulama Islam, ada tak? Digam, tak boleh ceramah, tak boleh apa, macam-macam berlaku hari ini. Kenapa? Kerana mereka dinasihati oleh penasihat-penasihat daripada orang kafir. Ini merupakan salah satu gaya redha dan berpuas hati dengan kufur. Ini salah satu gaya yang orang itu redha dengan kekufuran. Redha tu bil kufri kufrun, kata Nabi, ya. Redha tu bil kufri kufrun. Redha dengan kekufuran, jadilah dia kufur. Redha tu bil maksiati maksiatun. Redha dengan maksiat, jadilah dia maksiat. Jangan redha dengan kufuran. Dan orang-orang kafir yang menjadikan orang-orang mukmin jauh daripada iman dan memasukkan mereka ke dalam pengertian kufur. Wal iyazu billahi min zalik. Wal iyazu billah, artinya aku minta lindung dengan Allah. Min zalik, daripada yang demikian itu. Wal iyazu, aku minta lindung.
billah, dengan Allah. Min, daripada. Zalika, daripada yang demikian itu. Kalau ramai-ramai, wa na'udzubillahi min zalik. Wa na'udzu, kami minta lindung. Na tu kami. Kalau wal iyazu, aku minta lindung dengan Allah. Min zalik, daripada yang demikian itu. Minta lindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada yang demikian itu. Kerana bersikap diam dalam majlis kufur dan diam dengan apa yang berlaku di dalamnya adalah dalil yang menunjukkan bersetuju. Ya, kalau diam artinya apa? Berarti bersetuju lah tu. Silence means consent. Tak tahu ke ni? Tak faham ke dia? Silence means consent. Kalau diam, tanda apa? Tanda setuju lah. Macam puan-puan dulu masa nak nikah tu, ada tak tanya qadhi? Ada tak tanya Tuan Qadhi? Kamu ndak ke kahwin dengan sanu-sanu tu? Apa? Ada ke nongok? Nak. Ada apa tu kan? Macam mana? Apa buat? Tak pernah, tak ada ke nikah tu? Apa buat? Apa buat bila ditanya? Ngangguk aja ke? Tak. Betul ke? Macam mana? Dia diam, tak jawab. Bila diam, tertinya ndak lah tu. Begitu juga dalam keadaan ni. Bila dia diam, tertinya setuju lah tu. Diam, tertinya bersetuju lah tu. Menunjukkan bersetuju. Oleh itu, maka wajiblah ke atas mukmin berhati-hati sebagaimana ia berhati-hati terhadap kufur yang nyata. Yang ini tak nyata, dia nasihat saja. Dia tak ngabarkan kamu masuk Kristian lah, kamu ambil sistem Kristian lah, tak ada. Tapi dia secara tak nyata, secara indirect, pun tak boleh. Lebih-lebih lagi kalau nyata, lagi tak boleh. Dan ia mesti menjauhi majlis-majlis tersebut agar terselamat daripada azab Allah Ta'ala. Kalau kita tahu benda itu nak merosakkan akidah, jangan kita serta. Kalau tidak, tunggulah azab dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berperasaan bimbang kepada harta kekayaan atau pangkat ketinggian atau habuan duniawi yang memperdayakannya, kerana kepada Allah lebih aula ditakuti. Jangan kerana hendakkan kedudukan sampai berlaku rasuah. Kerana hendakkan pangkat, kerana terpaksa makan rasuah. Hendakkan pangkat, terpaksa bersetuju dengan kemaksiatan. Hendakkan pangkat, kerana apa? Terpaksa melaku zalim. Hendakkan pangkat, kerana terpaksa melakukan kemaksiatan, minum arak dan sebagainya. Kerana itu kerana apa? Lebih takutkan Allah itu adalah lebih aula lagi, lebih utama lagi. Yang dilakukan mesti ditakuti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian kita sambung lagi. Pengertian walak kepada orang kafir. Walak itu artinya apa? Taat kepada orang kafir. Apa dia pengertian? Tiap-tiap nas yang telah disebut itu menunjukkan murtadnya orang-orang Islam yang walak kepada orang-orang kafir dan musyrikin. Kafir itu tak beriman dengan Allah saja. Musyrikin tu apa? Dia beriman dengan Tuhan, tapi Tuhan yang tak betul. Dia katanya patung tu Tuhan, dikatakannya berhala tu Tuhan, dikatakannya gunung tu Tuhan, dikatakannya api tu Tuhan. Dia menyembah selain Allah. Itu namanya musyrikin. Orang Majusi itu menyembah api, orang Jepun tu menyembah matahari. Itu musyrikin begitu ya. Orang Hindu tu menyembah patung-patung, musyrikin itu. Kafir ni dia tak beriman dengan Allah aja, dia tak percaya Allah tu ada. Itu dua-dua tu, kafir dan musyrikin. Kedua-duanya tu masuk neraka nanti, kekal abadi selama-lamanya. Jadi macam mana? Ada nas-nas yang menunjukkan bahawa orang-orang musyrikin dan orang kafir itu tidak akan selamat dalam kehidupan mereka. Bagaimana kalau berhimpun beberapa nas? Satu nas pun cukup, tapi kalau dah banyak nasnya, nas tu artinya apa? Bukan nasi. Nas apa? Keterangan, bukti-bukti, itu namanya nas. Bukti dari Al-Quran, bukti dari hadis, itu namanya nas ya, keterangan-keterangan. Kalau satu pun kita wajib yakin, lebih-lebih kalau banyak benar ayat Quran, banyak benar menyatakan seorang itu jadi kafir kalau redha dengan kekufuran. Jadi kalau dah berhimpun, bagaimana kalau berhimpun beberapa nas dan berhimpun dengan nas-nas yang tidak disebut di sini,
Maka ternyatalah bahawa wala kepada orang-orang kafir berlawanan dengan pengertian dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah tu kita hanya wala kepada siapa? Kepada Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan, menafi. Artinya apa? Matahari bukan Tuhan, bulan bukan Tuhan, gunung bukan Tuhan, apa lagi? Orang bukan Tuhan, berhala bukan Tuhan, lembu bukan Tuhan, gajah bukan Tuhan, illallah. Apa artinya? Hanya yang dikatakan Tuhan itu ialah Allah. Allah is the only God. Yang lain semua bukan Tuhan. Itu sebab dalam kalimah la ilaha illallah tu ada nafi, ada isbat. Nafi apa? La ilaha, tak ada Tuhan. Yang lain tu semua bukan Tuhan. Illallah itu isbat, menetapkan bahawa Allah itu saja yang Tuhan. Tuhan yang sebenarnya hanya Allah, lain bukan. Itu berlawanan dengan pengertian dua kalimah syahadah. Orang yang mengucap la ilaha illallah tu dia mengaku tak ada takut kepada yang lain, hanya kepada Allah Ta'ala. Tak ada kasih kepada yang lain, hanya kepada Allah Ta'ala. Tak ada tunduk dan patuh kepada yang lain, hanya kepada Allah Ta'ala. Okey? Apa lagi? Tidak menyerah diri dia kepada yang lain, hanya kepada Allah Ta'ala. Itu bila dah mengucap la ilaha illallah. Itu pengertian dia yang sebenarnya. Hakikatnya itu dia. Bila sebut la ilaha illallah, hanya Allah saja dia nak tunduk dan patuh. Hanya kepada Allah saja dia nak kasih. Hanya Allah saja dia nak puja. Hanya kepada Allah saja dia nak menyerahkan diri dia. Baru dia ada makna la ilaha illallah tu. Kalau tidak, macam orang kenuri tahlil aja lah. Ada ke pernah hadir kenuri tahlil? Ada dah sebut la ilaha illallah? Ada sebut tak? Ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pulut ke nasi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan-jangan roti canai je kot. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Roti canai boleh tahan juga. Jangan-jangan biskut mayat aja kot. La ilaha illallah. Itu dapat apa? Dapat apa? Dapat biskut mayat ajalah. Itu tuntutan, antara tuntutan kalimah syahadah. Antara tuntutan itu dia. Tidak ada Tuhan yang dia nak sembah, hanya Allah Ta'ala. Tidak ada siapa yang dia nak takuti, hanya Allah Ta'ala. Tidak ada siapa yang nak tunduk dan patuh, hanya kepada Allah Ta'ala. Tidak ada siapa yang dia nak kasih, hanya kepada Allah Ta'ala. Itu di antara tuntutan kalimah syahadah. Barulah dia bermakna kalimah itu, syahadah itu baru ada makna. Kalau tidak, macam tadi lah, macam dia pergi kenduri aja. Dapat apa? Dapat biskut mayat aja. Ya. Dapat roti canai aja. Kalau roti canai lah. Dapat pulut-pulut aja lah. Itu dia ya. Baru dia apa? Bertentangan, berlawanan dengan pengertian dua kalimah syahadah. Kalau ada orang berkata, ke pengertian wala tidak terbatas kerana termasuk di dalamnya banyak perkara, dengan alasan bahawa kita tidak kuasa menegaskan nas-nas tersebut sebagai ukuran dalam menentukan siapa yang menjadi kafir dan siapa yang tidak menjadi kafir. Memanglah kita tak ada kuasa menentukannya, tapi kita tahu, tindakan kita tahu. Kalau itu membawa kepada kekufuran, jangan kita sertai. Jangan tuduh aja. Jangan kita ikut sama. Kita pelihara diri kita daripada kekufuran. Perkataan tadi memang tidak tepat, kerana Allah Ta'ala tidak melarang daripada sesuatu perkara yang tidak terbatas dan tidak dikenali dengan tepat. Kalau tak dikenali dengan tepat, Allah tak larang. Ini ada tak Allah larang jangan ikut orang kafir? Ada tak? Jadi tepat lah tu. Kalau tidak, Allah tak larang. Kalau dia samar-samar, Allah tak larang. Dan Allah tidak menghukumkan murtad seseorang yang melakukan suatu perkara yang tidak terang dan jelas. Kalau samar-samar, tak tentu, tak ada terus jadi murtad. Jangan kita tuduh, tak boleh tuduh pun kalau dia tidak terang. Tapi yang jelas, bila ikut orang kafir tu, jelas ke tak? Jelas. Jelas, tak boleh. Kalau demikian, maka jadilah perintah dan tegahan Allah dalam masalah ini sia-sia dan tidak mungkin dikuatkuasakan. Itu sebab sampai sekarang tak boleh dikuatkuasakan. Jadi sia-sia. Kerana apa? Kerana mereka sudah jelas tak ikut juga. Jangan ikut orang kafir, kata Allah. Ya, sudah jelas tu, jelas ke tak? Tapi ada juga orang ikut orang kafir. Itu yang jadi sia-sia tu. Tak dapat nak dikuatkuasakan. Walaupun mereka ada kuasa, tapi tak boleh mengkuatkuasakannya. Tunggulah bila saya jadi Perdana Menteri esok. Boleh lah, insya-Allah. Tapi masuk tanding tidak bila jadi Perdana Menteri.
Ha. Seseorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada sifat-sifatnya tidak akan mengatakan demikian. Ya, orang yang beriman dengan Allah dia tak ada membantah keputusan Allah Taala. Tidak membantah hukum Allah Taala. Ya. Allah dah sebut dalam Quran, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Surah An-Nur. Ya, innama sesungguhnya kana qaulal mu'minin, berkata orang-orang yang beriman itu, idza du'u ila Allah, apabila diseru mereka kepada Allah, wa rasulih, dan juga kepada rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk melaksanakan sebahagian daripada hukum hakamnya, ya, liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na, mereka bahawasanya mereka berkata kami dengar dan kami patuh. Itu tanda orang beriman. Bila diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk menjalankan hukum Allah, apa kata dia? Kami dengar dan kami beriman. Kalau dia kata kami dengar tapi kami tak nak beriman, itu bukan orang beriman lah namanya. Kami dengar nantilah kita bahaskan dulu, tak, itu bukan orang beriman namanya. Dia terus beriman walaupun tak logik akal. Walaupun akal tak setuju. Macam orang perempuan suruh pakai tudung, bukan semua setuju ni, ya. Tapi orang perempuan yang beriman terus sami'na wa ata'na. Yang tak beriman macam mana alasannya? How can you ask me to tutup? Malaysia is a hot country. Nanti I become botak, what can you do? Betul? Sudah tak nak tudung. Kenapa? Dia tak beriman. Dia tak beriman dengan hukum menutup aurat. Begitu juga orang yang tak beriman dengan semayang, dia takkan semayang. Kamu tonggang-tonggik itu dapat apa katanya? Ya. Banyak dia tak setuju dengan perintah Allah. Begitu juga orang mengatakan minum arak tu baik, kata. Minum arak tu boleh buat ubat, kata. Kerana dia tak beriman dengan pengharaman minum arak. Sedangkan Allah ada dah jelas ngabarkan. Ya, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Ada tak? Ada kira ayat bunyi tu. Sesungguhnya arak, judi, bertenung-tenung nasib dan juga berpatung-patung tu, ya. Anak-anak patung tu adalah amalan yang jahat daripada syaitan. Ya. Syaitan punya amalan. Ada tu, terang, jelas. Tapi orang yang tak beriman, tak juga. Dia main judi juga. Ngambil nombor ekor juga. Minum arak juga. Arak tu katanya apa? Jadi ubat. Dalam musim sejuk ni eloklah kita minum arak, biar panas sikit badan, katanya. Dia ada je alasan. Kerana tak beriman dengan hukum Allah. Ya. Jadi orang yang beriman tu dia tetap menerima apa saja hukum Allah walaupun tak logik. Walaupun akal dia tak tahu nak menerimanya. Contohnya apa? Allah haramkan makan babi. Ya, orang yang beriman terus menerima aja. Orang yang tak beriman apa kata dia? Apa kata dia? Babi itu binatang yang banyak benar gunanya untuk manusia. Kalau ikut akal, setuju tak? Setuju tak akal? Setuju. Babi itu banyak benar gunanya untuk manusia. Dagingnya berguna, tulangnya berguna, perutnya berguna, lemaknya berguna, kulitnya berguna, bulunya pun berguna. Ya ke tak? Ya ke tak, tuan-tuan dan puan-puan? Berguna belaka. Dagingnya tu kalau buat masak kari untuk Maulid Nabi, Allah, ya. Punyalah banyak daging, ya. Penuh kawah masakan tu, ya. Ya. Ya ke tak ni? Itu dagingnya, tulangnya bergunanya. Tulang babi tu apa gunanya? Boleh buat sup. Sup apa keluarnya? Sup gearbox. Berminyak moncong makannya. Lemaknya apa gunanya? Apa guna lemak babi? Untuk buat pengawet. Untuk buat apa? Shampoo. Untuk buat apa lagi? Ubat gigi. Untuk buat sabun. Banyak benar gunanya shampoo tu, ya. Ada lemaknya tu. Ya, perutnya apa gunanya? Perut babi tu apa gunanya? Untuk buat sausage. Tahu apa sausage? Dalam tu boleh bubuh fish cake, fish ball. Itu sausage namanya. Yang bila tahun baru Cina tu dia ada gentin, dia ada jemur tu dia ada gentin, betul balik elok gentin gemuk. Itu namanya sausage. Di hotel-hotel besar banyak tu. Kulitnya apa guna? Kulit babi tu apa gunanya? Tak ada guna? Apa gunanya?
Ya Allah, buat keropok yang amat rangup tau. Ha. Kerong, very, very, very crispy. Ha, ya. Ha. Ya, itu kata kita pasal kita beriman. Orang tak beriman, makan tak? Makan cukuplah rangupnya. Kerong, ya. Ha. Lagi? Bulunya ada guna tak? Bulu babi ada tak gunanya? Apa gunanya? Untuk buat berus. Ha, berus cat boleh. Berus budak sekolah boleh. Ha, nak ngecat bilik ni bolehlah pakai berus babi, ya. Ha, tapi walaupun banyak gunanya, Allah haramkan. Allah haramkan babi itu. Bagi orang beriman, dia tetap sami'na wa ata'na. Bagi orang tak beriman, sami'na wa asaina. Orang tak beriman dia, kami dengar tapi kami tak nak patuh. Orang beriman, kami dengar dan kami patuh. Kami akan ikut bagi orang yang beriman. Itu babi, ya. Kemudian, maka jadilah perintah dan tegahan Allah dalam masalah ini sia-sia. Kalau tak beriman memang sia-sia lah. Ya. Allah melarang buat juga. Allah suruh. Ya, Allah suruh tak nak buat, sia-sia lah. Tak ada siapa yang nak ngikutnya. Dan tidak mungkin dikuat-kuasakan. Seseorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada sifat-sifatnya tidak akan mengatakan demikian. Dan jelas jika ditanya, kalau begitu maka apa erti wala'? Wala' tu apa ertinya? Kata di pengarang ni, nanya kita. Kita jawab, al-wala' katanya dalam bahasa Arab berarti apa? Ad-danu wat-taqarrub. Wat-taqarrub. Wad-danu wat-taqarrub. Artinya mendekati dan menghampiri. Al-wala' lawannya al-adawah. Al-adawah tu artinya berseteru, tak setuju. Adawah, musuh, ya, memusuhi. Lawannya memusuhi. Wala' tu artinya ngikut, ikut perintah, tu wala'. Lawannya memusuhi, tak ikut. Yang ni perseteruan. Al-wali artinya orang yang menjaga. Al-wali, orang yang dikasihi. Wali Allah. Wali Allah itu siapa? Orang-orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Ya. Lawannya al-adu. Apa al-adu? Musuh-musuh Allah. Ya, lawan yang dikasihi Allah dipanggil apa? Wali. Ya, ada pernah dengar wali tak? Wali kutub, wali abdal, wali macam-macam jenis wali lah. Macam Syekh Qadir Jailani itu wali ke musuh? Wali Allah. Sayyidina Umar wali Allah. Ya. Kebanyakan sahabat tu semuanya wali Allah belaka tu. Musuh Allah siapa? Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah bin Ubay dan sebagainya. Itu musuh Allah. Seteru. Orang-orang yang beriman adalah wali-wali Allah. Siapa beriman itulah dia wali Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ada tak pernah dengar ayat ni? Allah mengasihi mereka-mereka yang beriman. Ya. Mereka-mereka yang beriman dan memasukkan mereka cahaya daripada kegelapan, mengeluarkan mereka dari kegelapan dan memasukkan cahaya. Ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum, mengeluarkan mereka minaz zulumati ilan nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Dan mereka-mereka yang suka, yang seronok dengan taghut, tahu taghut? Apa taghut? Yang menyesatkan. Allah akan keluarkan mereka daripada percaya menuju kepada kegelapan. Itu taghut. Ya. Allah akan keluarkan mereka, yukhrijuhum minan nuri ilaz zulumat, akan dikeluarkan mereka daripada cahaya. Artinya digelapkan hati mereka tu dengan cahaya iman dan dimasukkan dengan kegelapan. Ulaika ashabun nar, mereka itulah yang menjadi ahli-ahli neraka. Hum fiha khalidun, dan kekal mereka di dalamnya di selama-lamanya. Itu wali. Lawan wali itu adu, seteru. Orang-orang yang beriman adalah wali-wali Allah kerana mereka dekat dengan Allah sebab ketaatannya dan ibadatnya. Manakala orang-orang yang kafir pula adalah wali-wali taghut. Apa arti taghut? Apa arti taghut? Taghut itu arti sesuatu yang menyesatkan. Berhala, taghut itu.
Lagi patung, turut itu. Lagi apa? Pokok besar yang disembah, turut itu. Apa saja yang menyesatkan panggil turut. Sama ada orang ataupun benda ataupun sistem, turut itu. Sekularisme, turut itu. Komunisme, turut itu. Lagi? Apa lagi? Sosialisme, turut itu. Dan sebagainya. Itu turutnya yang menyesatkan. Dan syaitan tahulah, syaitan siapa? Musuh kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia bagi kamu adalah musuh yang nyata. Itu syaitan. Kerana mereka dekat dengan syaitan sebab mentaati perintah syaitan dan jauh daripada Allah dengan menderhakainya. Dia jauh daripada Allah kerana dia derhaka kepada Allah Ta'ala. Daripada penjelasan ini nyatalah bahawa walak kepada orang-orang kafir bererti mendekati mereka. Ini maksud walak tadi. Walak dengan orang kafir, dekat dengan orang kafir. Itu namanya walak dengan orang kafir. Asal berjalan bersama dengan orang kafir. Bila sistem, ambil sistem orang kafir. Kerana hendakkan undi mereka berbaik-baik dengan orang kafir. Menentang pula ulama-ulama yang nak menegakkan Islam. Itu apa? Boleh rosak iman tu, tahu? Melahirkan kasih sayang mereka dengan niat. Dia ada niat. Nak melakukan nak bersubahat dengan orang kafir tu. Itunya. Perkataan dan perbuatan, 3 perkara tu. Sama ada niat dalam hati, perbuatan dengan lidah ataupun perkataan dengan lidah, perbuatan dengan badan-badan kita ni, Nas-nas syarak mengisyaratkan kepada beberapa gejala daripada perbuatan dan memberi erti seseorang yang walak kepada orang-orang kafir. Di antaranya, yang pertama mengikut hawa nafsu mereka, yang kedua mengikut suruhan dan arahan mereka, yang ketiga tenang hati dan condong kepada mereka, yang keempat bermujamalah dan berlembut hati dengan mereka, yang kelima melahirkan kasih sayang kepada mereka. Lagi apa? Kemudian itu 5 ya. Kemudian 5 tu pula, dalam bahagian 5 tu ada pula cabangan-cabangannya. Ada 4 perkara. Itu akan kita baca akan datang insya-Allah ya. Iaitu uzur yang boleh diterima dan tidak boleh diterima, itu akan datang kita baca insya-Allah taala. Cukup sekadar itu. Saya sudah ngajar ni 1 jam 2 minit 19 saat. Ya. Artinya dah cukup dah tu ya. Cukup ke tak? Cukup dah tu. Itu pun dah lenguh dah tu. Telinga dah lenguh-lenguhnya pun itu dah tengok jam depan saya, depan sana. Bila nak berhenti ustaz ni tu. Dah berhenti dah tu. Sekian dulu. Ada objection? Any objection? Ya. Kalau orang menyaga, dia kena bayar income tax kan Ustaz kan? Ya. Itu adalah salah satu bahasa kan Ustaz kan? Income tax. Dan juga bayar zakat. Hmm. Dia pilih bayar zakat. Ya. Tapi bila bayar zakat tu, bayar zakat itu bayar zakat, tapi kita kena juga bayar income tax. Macam mana Ustaz? Itu undang-undang negara. So, Itu sistem. So kita Kalau bayar pun jangan redha lah. jangan Jangan redha. Sudah terpaksa kan? Kalau terpaksa bayar, bayarlah. Jangan redha. Itu saya kata tadi, tunggu apabila saya jadi Perdana Menteri esok. Barulah diubah sistem tu. Sekarang ni kita nak ubah tak boleh. Macam pelajar-pelajar universiti umpamanya, ada tak mereka mengambil pinjaman PTPTN, ada tak? Ada. Jadi tak boleh nak kita elakkan. Memanglah. Jadi jangan hati menyokong. Jangan dengan hati sekali. Memang dia menyokong lah tu. Tapi esok memanglah. Esok kalau undi lagi dah meh. Tidak lagi. Itulah kita cuba ubah. Tak berjaya, itu lain cerita. Kita cuba ubah sistem itu ya. Tak berjaya, itu lain cerita. Nanti kita boleh jawab di hadapan Allah, aku dah cuba ubah ya Allah, tapi tak berjaya. Kamu tak beri izin lagi. Itu boleh insya-Allah ya. Lagi? Ya. Sudah. Seorang hanya nanya. Yang lain tak ada lagi dah.
Seorang aja yang tak kerti ya, yang lain semua pandai. Okeylah tuan-tuan dan puan-puan, sekian dulu ya. Mudah-mudahan kita sedar tanggungjawab kita dan dapat kita bertindak dengan